Menarik hari ini, pemimpin PAS tegur Presiden Bersatu yang bangkitkan isu remeh. Muhyiddin pilih Hamzah demi masa depan pembangkang. Bekas CEO MBI dan bekas setiausaha politik Sanusi didakwa kes rasuah. Anthony Loke tidak saman Siti Mastura kerana tidak memburukkan prestasinya. Pengerusi DAP Pulau Pinang hanya fokus beri khidmat terbaik buat parti dan rakyat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Netstep News edisi tengah hari Isnin 20 November 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Bersatu ditegur pemimpin PAS kerana membangkitkan isu remeh susulan kenyataan Muhyiddin Yassin berkaitan dakwaannya terhadap parti itu sudah tepu sebelum bergabung bawah Perikatan Nasional. Mursyidul Am Hashim Jassin berkata, kejayaan PN menakluk 4 negeri serta meluaskan pengaruhnya di Selangor kerana kekuatan setiap parti, bukan menunjukkan ada parti yang lebih kuat. Sebelum ini, beliau berkata PAS pernah menjalinkan kerjasama dengan DAP dan PKR bawah naungan Pakatan Rakyat dengan pencapaiannya yang tidak sehebat pada PRU15 dan PRN. Tambah beliau, kejayaan PAS ketika dengan bersatu adalah satu kebetulan dan ia tidak menunjukkan parti tersebut kuat atau sebaliknya. Seterusnya, kerjasama tersebut berjaya adalah kerana pemberian dari Allah. Dalam temu bual bersama media portal, Muhyiddin berkata PAS yang bergerak solo tidak merekodkan jumlah kemenangan majoriti besar yang dinikmati kini selain menang 4 negeri dan hampir menawan Selangor. Untuk rekod, PAS menang 43 kerusi parlimen pada PRU15 iaitu pencapaian terbaiknya sejak menyertai pilihan raya yang dilabel ramai sebagai gelombang hijau kerana penguasaan terutama di kerusi majoriti pengundi Melayu dan Islam. PAS juga mengekalkan pentadbiran di Kedah, Kelantan dan Terengganu selain merampas Perlis yang sekian lama menjadi kubu kuat Barisan Nasional. Hashim bagaimanapun mengakui kerjasama politik dengan Bersatu mempunyai kelebihan berbanding rakan sekutunya sebelum ini, antaranya DAP, namun tidak mahu perkara itu dibangkitkan kerana khawatir tujuannya kurang elok. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin nafi wujud kelemahan dalam Perikatan Nasional apabila beliau sebagai pemimpin gabungan itu tidak menjadi ketua pembangkang. Proses semak dan imbang di Dewan Rakyat serta peranan sebagai ketua blok pembangkang diserahkan kepada Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin sejak Disember tahun lalu. Ahli Parlimen Pagoh itu tegas mengatakan jawatan tersebut boleh untuk dimonopoli tetapi beliau memilih untuk melihat ke depan dan masa sesuai untuk melatih orang baharu, merujuk kepada pemilihan Hamzah yang juga wakil rakyat Larut sebagai ketua pembangkang. Muhyiddin juga turut mendedahkan sebelum melantik Hamzah, beliau telah menawarkan posisi berkenaan kepada PAS kerana mempunyai jumlah ahli parlimen seramai 43 orang. Mengulas prestasi Hamzah, Muhyiddin akui terdapat beberapa perkara yang boleh diperbaiki tetapi Hamzah juga antara yang mempunyai prestasi yang baik. Mengikut kelaziman, jawatan ketua pembangkang disandang ketua parti atau gabungan politik, contohnya Datuk Seri Anwar yang memegang status itu kerana mengetuai Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan pada 2008 serta 2020. Namun Barisan Nasional yang menjadi pembangkang pada 2018 melantik Ismail Sabri Yaakob yang ketika itu beliau menyandang jawatan Naib Presiden UMNO menggantikan Presiden Zahid Hamidi yang bercuti kerana isu dalaman UMNO serta berdepan pertuduhan di mahkamah. Bekas CEO Perbadanan Menteri Besar Kedah Muhammad Sobri Osman telah dihadapkan ke Mahkamah Session Alor hari ini atas tuduhan meminta rasuah berjumlah 4 juta ringgit dan menerima suapan sebanyak 1 juta ringgit pada pertengahan tahun ini. Muhammad Sobri Osman bagaimanapun mengakui tidak bersalah atas kedua-dua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Rohatul Akmal Abdullah. Pertuduhan pertama,
Muhammad Sobri dituduh meminta suapan sebanyak 4 juta ringgit daripada seorang lelaki warga negara Turki, John Abadpe, pada 20 Mei 2023 di Hotel Centara Hatnyai, Thailand. Sementara itu, pertuduhan kedua mendakwa bahawa tertuduh menerima wang tunai sebanyak 1 juta ringgit secara rasuah dari John melalui Liana Mamat atau Khalid. Menurut kertas pertuduhan, tindakan meminta dan menerima rasuah itu dianggap sebagai dorongan untuk membantu syarikat kumpulan perlombongan REE Sdn Bhd menjalankan usaha sama perlombongan mineral berharga. Sementara itu, bekas setiausaha politik kepada Menteri Besar Kedah, Muhammad Hilmi Abdul Wahab juga menghadapi pertuduhan serupa di Mahkamah Session. Tertuduh juga mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM400,000 berkaitan dengan unsur nadir bumi di Kedah. Pertuduhan pertama mendakwa Muhammad Hilmi meminta suapan wang tunai sebanyak RM250,000 daripada pengarah syarikat kumpulan perlombongan REE Sdn Bhd, Liana Mamat atau Khalid, melalui perantara Said Muhammad Syed Aluvi. Tindakan itu dianggap sebagai dorongan bagi membantu syarikat mendapatkan kelulusan lesen perlombongan dan lesen penjelajahan REE di Kedah. Bagi kesalahan kedua, Muhammad Hilmi dituduh menerima suapan wang tunai sebanyak RM150,000 daripada Liana, dianggap berkaitan dengan tujuan yang sama. Kesalahan ini didakwa dilakukan di sebuah rumah di Sunway Kiara Hills, Taman Sri Hartamas pada 4 Julai dan di sebuah restoran di Desa Sri Hartamas pada 11 Julai lalu. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata beliau tidak akan memfailkan saman terhadap Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad atas dakwaannya berkaitan pertalian kekeluargaan di kalangan pemimpin parti itu. Menurut Loke, walaupun dakwaan yang mengatakan beliau mempunyai pertalian kekeluargaan bersama Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng adalah tidak benar, tetapi ia bukan bersifat memburukkan prestasinya. Sebelum ini, Siti Mastura telah mengeluarkan kenyataan dengan mendakwa pemimpin DAP mempunyai pertalian keluarga melalui satu ucapan di Kemaman Terengganu pada 4 November lalu. Loke berkata beliau tidak risau dengan dakwaan berkenaan dirinya. Ia berbeza dengan apa yang didakwa Mastura terhadap Guan Eng dan Kit Siang. Selain itu, Siti Mastura juga mendakwa Kit Siang, Ong Boon Hua iaitu bekas Ketua Parti Komunis Malaya dan juga bekas Perdana Menteri Singapura Mendiang Lee Kuan Yew sebagai sepupu. Ahli Parlimen PAS itu juga mendakwa Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok ada hubungan persaudaraan dengan isteri Guan Eng, Betty Chu. Pengerusi DAP Pulau Pinang Chow Kun Yew menjelaskan beliau mengelak daripada bermain politik yang keterlaluan sepanjang 37 tahun menjadi ahli DAP, sebaliknya fokus untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik buat parti dan rakyat. Chow yang juga Ketua Menteri Pulau Pinang berkata, kepercayaan untuk memimpin kerajaan negeri buat penggal kedua adalah kemungkinan berlandaskan kepada track record sejak 1986. Dalam ucapannya pada Konvensyen Tahunan Negeri DAP Pulau Pinang 2023 di Georgetown, beliau percaya sifat yang ada di dalam dirinya seperti jujur, setia kepada perjuangan, suka tawarkan perkhidmatan terbaik, membantu beliau untuk fokus kepada penyampaian prestasi yang baik. Konvensyen itu dirasmikan oleh Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke dan turut hadir pengerusi DAP Kebangsaan, Lim Guan Eng, serta barisan kepimpinan negeri parti itu dan perwakilan DAP. Chow berkata pihaknya telah berjaya mencapai sebanyak 94% Manifesto Pilihan Raya Umum ke-14 dan fokus ketika ini adalah untuk melaksanakan Manifesto PRU 15 agar ia menjadi kesinambungan kepada kecemerlangan kerajaan negeri. Katanya pentadbiran kerajaan negeri masih kekal untuk menjayakan misi Pening 2030 dan berharap pasukan baru selepas pilihan raya negeri akan bersama-sama memainkan peranan bagi merealisasikan misi tersebut. Sementara itu, Lim semasa berucap berkata DAP merupakan sebuah parti muda dan akan kekal menjadi parti muda dari segi idea dan pemikirannya termasuk dalam kalangan ahli veteran parti itu. Katanya parti itu perlu terus menjana semula dan memperbaharui pelan penggantian yang lebih baik untuk pemimpin masa depan mereka
dan dalam masa yang sama pemimpin DAP terutama yang memiliki jawatan dalam kerajaan tidak membelakangkan parti itu dalam membuat sebarang keputusan. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.